Salam sejahtera. Satu lagi isu yang menarik hari ini tentang pembangkang salah guna isu kampung Sri Makmur demi rebut jawatan parti. Rupa-rupanya ini sebabnya pembangkang menggunakan isu kampung Sri Makmur yang sedang hangat di Selangor. Rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Malang sekali. Berjuang bukan untuk rakyat, tapi rupa-rupanya demi rebut jawatan parti. Setiausaha politik Menteri Besar Selangor, Rahim Ahmad Kasdi, amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu kampung Sri Makmur Gombak demi merebut jawatan timbalan presiden dalam pemilihan parti. Pandainya mencari isu, pandainya mencari ruang untuk nak dapat satu-satu jawatan. Hanya menggunakan isu ini untuk lebih populer, seakan-akan dialah hero dan pahlawan. Rupa-rupanya hanya menunggang. Tegasnya, tindakan tersebut sebagai tidak bermaruah dan seharusnya dihentikan serta-merta. Menurutnya, Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali kini sedang bergelut merebut jawatan dalam pemilihan parti yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selaku Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia dan Dewan Negeri Selangor, Yang Berhormat Hamzah Zainuddin dan Yang Berhormat Azmin Ali, yang merupakan dua watak yang sentiasa diragui rakyat, seeloknya lebih bertanggung jawab dalam hal melibatkan rakyat. Sebaliknya, mereka serta YB Hilman Idham yang terikut dengan tindak tanduk kedua-dua idola politiknya, sanggup melangkaui batas sehingga menyalahgunakan kitab suci Al-Quran sebagai bahan politik di kampung Sri Makmur, katanya menerusi satu kenyataan. Beliau menjelaskan, perkara berkaitan kampung Sri Makmur bermula sejak tahun 2006 apabila kerajaan negeri ketika itu telah menawarkan rumah kepada penduduk setinggan yang menduduki tanah milik kerajaan. Katanya, tawaran dibuat berdasarkan bancian penduduk setinggan asal yang dilaksanakan pada tahun 2006 oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS bersama pejabat daerah dan Tanah Gombak PDTG. Sebahagian besar penduduk telah menerima tawaran kerajaan negeri untuk pindah ke rumah kos rendah di Selayang Mulia, manakala sekumpulan lagi menolak tawaran ini dan memohon pampasan. Kemudian MPS pada bulan Julai 2006 telah menjalankan operasi perobohan bagi unit-unit rumah yang telah dikosongkan. Pada tahun 2016, susulan kepada keputusan untuk membangunkan kawasan itu, pejabat daerah dan Tanah Gombak telah menjalankan satu lagi proses bancian untuk mengenal pasti penduduk setinggan asal yang menduduki kawasan itu sejak tahun 2006 dan sebelumnya. Namun, penduduk setinggan kampung Sri Makmur dibiarkan dalam keadaan tidak tentu akibat Menteri Besar pada tahun 2016 yang tidak dapat mencari solusi pada isu ini. Malah, YB Hilman Idham merupakan pegawai khas kepada Menteri Besar pada detik itu, katanya. Menjadi persoalan, siapa Menteri Besar tersebut pada tahun 2016? Anda tahu? Tanya diri sendiri, Anda tahu jawabannya. Rahim menjelaskan,
Semasa pentadbiran baharu mengambil alih pada tahun 2018, kerajaan negeri memutuskan bahawa kawasan itu harus dibangunkan secara tersusun dan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah mengambil langkah dengan menjual tanah ini kepada Rex Point Resources Sdn Bhd pada September 2020. Pada masa yang sama, kerajaan negeri berikhtiar bahawa penduduk asal setinggan Kampung Sri Makmur harus menikmati peluang memiliki rumah sendiri selepas menetap dalam keadaan setinggan untuk tempoh yang lama. Oleh yang demikian, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah mengarahkan supaya Majlis Perbandaran Selayang, Pejabat Daerah dan Tanah Gombak serta PKNS menyemak semula senarai bancian tahun 2006 dan 2016 dan mengesahkan senarai ini supaya dapat mengenal pasti penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur agar dapat mengelakkan mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas proses ini. Ini yang menjadi asas yang membolehkan kerajaan negeri untuk menawarkan pembelian rumah Selangorku Sri Temenggung berkeluasan 750 kaki persegi dengan subsidi sebanyak RM65,000 setiap keluarga serta bayaran untuk pemindahan rumah sebanyak RM1,000 oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang tersenarai dalam proses bancian tahun 2006 dan 2016 serta disahkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Gombak, ujarnya. Seterusnya, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS telah mengeluarkan surat tawaran rumah Selangorku pada 21 Mei 2024 dan tawaran ini diedarkan oleh pihak pemaju kepada 21 setinggan asal yang disahkan. Rahim menambah bahawa syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Gombak adalah keluarga setinggan yang dapat mengemukakan sebarang bukti dokumen bahawa mereka telah menetap di Kampung Sri Makmur sejak sebelum tahun 2006 dan terlibat dalam kedua-dua proses bancian tahun 2006 dan 2016. Malangnya, terdapat juga mereka yang telah meninggalkan kawasan itu tetapi kini menuntut supaya diberikan pampasan yang sama seperti mereka yang merupakan penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur. Selaku setiausaha politik, saya diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar supaya bahawa sepanjang proses ini berjalan, kita harus membela penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur. Meskipun kita mengakui bahawa memindah dari perkampungan asal ke perumahan baharu bukannya suatu proses yang mudah. Waima demikian, penyelesaian yang dicapai adalah bukti kerajaan negeri melaksanakan proses ini dengan amat cermat supaya sekurang-kurangnya penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur akan mempunyai hak kepada rumah yang dimiliki sendiri dengan harga subsidi yang tidak diperoleh komuniti lain, katanya. Dalam masa sama, Rahim turut menafikan dakwaan bahawa puluhan naskah-naskah kitab suci Al-Quran dimusnahkan dalam proses pengosongan Kampung Sri Makmur merupakan satu fitnah keji terhadap penjawat awam dan pegawai keselamatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Saya amat kesal dengan tindakan beberapa pemimpin yang ketagih politik dan menyalahgunakan isu ini semata-mata sebagai gelanggang kempen yang ingin merebut jawatan timbalan presiden
dalam pemilihan parti yang akhirnya tidak akan membawa manfaat kepada rakyat tambahnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Kemarin telah disahkan 6 ahli parlimen dan 1 adun dilucutkan, digugur keahlian bersatu. Namun demikian, masih timbul tanda tanya, sah atau tidak arahan itu, kenyataan itu. Yang lebih penting lagi, adakah arahan MPT itu sah? Kerana laporan ini menyatakan bahawa 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri itu mempersoalkan kesahan, mempersoalkan tentang kesahan arahan Majlis MPT, Majlis Tertinggi Parti Bersatu, mengarahkan mereka memberikan kenyataan kesetiaan terhadap parti. Apa cerita? Adakah itu sah? Arahan itu sah? Pemberhentian itu atau pelucutan itu sah? Ahli Parlimen Gua Musang menyatakan bersatu tak jawab pertanyaan 7 ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri. Ada soalan daripada 7 ahli parlimen itu sebelum mereka mau menandatangani. Apakah persoalan itu? Ia berkaitan dengan kesahihan arahan tersebut. Ahli Parlimen Gua Musang Azizi Abu Naim berkata 7 wakil rakyat bersatu yang gagal menandatangani ikrar setiap parti sebelum tarikh akhir 31 Mei yang ditetapkan sedang menunggu jawapan kepada pertanyaan mereka mengenai kesahihan notis yang diberikan kepada mereka. Kalau notis itu sahih, ada cerita lagi lain. Kalau notis itu tak sahih, itu lagilah parah. Azizi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri memberitahu Buletin Utama TV3 malam tadi bahawa dia bercakap bagi pihak kumpulan itu dan mereka telah meminta parti menjelaskan notis itu tetapi tidak menerima jawapan. Notis itu mengandungi arahan untuk setia pada parti dan menyokong dasarnya, serta tidak menyatakan sokongan kepada kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Azizi berkata kumpulan itu telah meminta penjelasan mengenai komposisi jawatan kuasa khas yang meneliti respon mereka. Selain Azizi, ahli parlimen bersatu lain yang mengisytiharkan sokongan mereka kepada Anwar ialah Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan dan Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang. Sementara itu, Adun Selat Klang Rashid Ashari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Dalam teks ringkas kepada Malaysia Kini, Suhaili juga berkata, saya tidak membalas surat mereka kerana saya tidak perlu balas. Pada 19 Mei, dia berkata, dia tidak akan menjawab kerana keahlian partinya telah ditarik balik. Saya tidak keluar parti. Apa yang kami mahu ialah peruntukan daripada kerajaan untuk kawasan kami. Kami tidak pernah bertukar parti. Kami hanya menyokong kerajaan semasa. Bagaimana ini salah? Katanya. Semalam Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, parti itu akan memaklumkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pada persidangan bulan ini
bahawa 6 ahli parlimen itu telah digugurkan keahlian. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. AKJ kata, PH selepas langkah Sheraton sudah pernah memberi contoh pembangkang yang berkaliber dengan menandatangani perjanjian persefahaman dengan pentadbiran Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Ini bagi mengelak langkah Sheraton berulang dan bagi menyokong dasar-dasar yang mengutamakan rakyat. Kini di era PN PAS sebagai pembangkang, mereka begitu angkuh dan ego. Menolak kerjasama walaupun ditawarkan oleh kerajaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Dengan sendirinya kita dapat melihat siapa yang mengutamakan rakyat dan siapa yang berpolitik untuk kepentingan diri, kata AKJ. Pink Merlin pula kata, bersatu tak dapat sokongan ahli-ahli parlimennya sendiri. Lebih baik bubarkan saja parti ini. Senang cerita, pendek cerita. Buang Muhyiddin dan mana-mana pemimpin bersatu yang memberi masalah kepada parti, katanya. Jangan ada lagi pilihan raya kecil yang hanya membuang masa rakyat dan para pembayar cukai, katanya lagi. Lain pula cerita BLKNG. Dia kata, tak kira parti apa, berani buat, berani tanggung, tiada integriti, usah berdolah kedalik, letak jawatan, undi semula, jangan bazir duit dan masa pembayar cukai, kata BLKNG. Saudara, persoalan daripada BLKNG ini sebenarnya sudah terjawab. Kalau dilakukan PRK semula, pilihan raya semula, undi semula, itu lebih membazir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tindakan 83 Wakil Rakyat Bersatu menandatangani surat arahan khusus MPT mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Presidennya Muhyiddin Yassin berkata, keahlian Wakil Rakyat Bersatu akan disifatkan terhenti sekiranya gagal patuh arahan MPT. Dalam parti politik di Malaysia ini, mungkin inilah kali pertama sebuah parti menggesa wakil-wakil rakyat yang ada dalam parti itu membuat aku janji ataupun membuat tanda tangan arahan menyatakan kesetiaan kepada parti. Belum pernah setakat yang saya tahu, tak tahulah kalau ada, tapi tolong betulkan saya kalau betul ada yang pernah melakukannya. Tapi seingat saya, belum pernah ada parti politik yang memohon wakil-wakil rakyatnya menandatangani surat arahan untuk menyatakan kesetiaan. Makna kata, belum pernah ada parti seperti Bersatu yang parah perlu meminta tanda tangan kesetiaan aku janji daripada wakil rakyat. Ini menunjukkan ada kemungkinan wakil-wakil rakyat dalam parti Bersatu itu ada kecenderungan untuk mengkhianati parti itu. Sehingga ada netizen maupun penganalisis politik yang mengatakan tepatlah parti Bersatu melakukan hal itu. Kerana kata mereka, kebanyakan wakil rakyat yang ada dalam parti Bersatu ialah para pengkhianat parti-parti sebelumnya. Ada yang daripada PKR, ada yang daripada parti UMNO, ada juga daripada parti-parti yang lain, kata mereka. Yang paling menyebalkan hati mereka, netizen dan penganalisis politik yang lain yang menyebut parti Bersatu itu sebagai parti khianat, ialah beberapa pemimpin PKR termasuklah Azmin Ali yang mengkhianati parti PKR, Pakatan Harapan hingga munculnya langkah Sheraton.
Dengan berkumpulnya ramai pengkhianat dalam Parti Bersatu, ramai wakil rakyat yang keluar daripada parti lain, pindah antaranya daripada UMNO juga, menyebabkan mungkin akan berlaku juga domino ataupun berulang lagi. Wakil-wakil rakyat di sana yang pernah melakukan lompat katak akan lompat katak lagi. Karena kata netizen dan penganalisis politik bebas, kalau dah pernah melakukan lompat katak, dia mungkin akan lompat lagi mencari sumur, mencari kawasan tanah yang lebih lembab dan lebih enak, sedap selesa. Itu sebabnya ramai penganalisis politik kata 83 wakil rakyat bersatu yang menandatangani ini hanyalah satu perkara yang menunjukkan bukan positif tetapi lebih kepada negatif, yaitu ini menunjukkan Parti Bersatu memang mengalami pergolakan dalaman dan kehilangan identiti diri sendiri. Kata para penganalisis politik bebas di kedai-kedai kopi, paci-paci, maci-maci yang cerita-cerita politik, mereka kata kalau parti itu memang kuat, kalau parti itu memang mempunyai wakil rakyat yang kuat, mengapakah perlu pula menandatangani surat aku janji setia ini? Kalau betul mereka setia, kata mereka, tak perlu pun membuat surat aku janji ini. Dan lebih penting lagi, kata mereka, daripada membuat aku janji tanda tangan hilang ini, kesetiaan ini, lebih baik buat undang-undang dalam parti itu. Siapa yang lompat parti, siapa yang mengkhianati parti, denda saja 1 bilion ringgit. Alang-alang, kata mereka, alang-alang menyaluk pekasam biar sampai ke perengkal lengan. Alang-alang nak mendenda, nak memberikan pengajaran kepada wakil rakyat yang khianat itu, lebih baik denda mereka 1 bilion ringgit, kata mereka. Jadi itu lebih menakutkan. Kalau sekadar tanda tangan, kata mereka, boleh dinyatakan pelbagai alasan, antaranya terpaksa, tak faham apa yang dinyatakan, macam-macam lah kan. Bila dah masuk dalam kes di peguam, pasti boleh menang. Lebih-lebih lagi, sudah ada duluan. PKR telah membuat peraturan siapa yang keluar ataupun meninggalkan parti PKR selepas menang atas tiket PKR boleh didenda. Contoh yang paling senang, Zuraida Kamarudin telah pun terkena undang-undang PKR itu. Kan itu lebih baik daripada tanda tangan bagus denda. Jadi saudara-saudara sekalian, disangkakan dengan adanya tanda tangan ini, bolehlah menyenangkan hati netizen dan penganalisis politik. Rupa-rupanya bukan mendapat pujian, tetapi dapat pula kecaman. Seramai 25 ahli parlimen dan 58 adun bersatu menandatangani surat arahan khusus Majlis Pimpinan Tertinggi Parti seperti yang dikehendaki dalam tempoh 14 hari yang berakhir semalam. Kata Presiden Muhyiddin Yassin, arahan khusus tersebut selaras dengan pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS baru-baru ini. Pindaan itu susulan tindakan 6 ahli parlimen parti itu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Rupa-rupanya inilah keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, khususnya daripada para pengikut politik Malaysia. Seperti yang dijangka, 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim tidak mahu berganjak seinci pun ataupun tidak mahu mengubah pendirian mereka menyokong kerajaan perpaduan madani pimpinan Anwar Ibrahim. Disangka selepas diintimidasi ataupun diugut dengan cara perlembagaan bersatu dipindah dan diugut untuk dibuang ataupun
terlepas kerusi mereka, kerusi parlimen, nampaknya ugutan tersebut tidak berjaya. Mereka tetap dengan keputusan nekat menyokong Anwar Ibrahim. Beberapa hari yang lepas, 2 minggu yang lepas, ada notis diberikan kepada mereka untuk menyatakan pendirian terkini mereka. Dalam masa 14 hari perlu dijawab notis tersebut. Namun tindakan 6 orang ahli parlimen dan seorang adun ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor tidak menjawab notis tersebut, menyebabkan akhirnya Bersatu menggugurkan keahlian 6 ahli parlimen dan seorang adun. Nampaknya tindakan ini, tindakan nekat daripada Parti Bersatu. Disangkakan tindakan ini boleh menyelamatkan kerusi Bersatu tersebut. Namun demikian, ada beberapa ahli politik ataupun ada beberapa penganalisis politik bebas menyatakan tindakan menggugurkan keahlian 6 ahli parlimen dan seorang adun ini tidak akan membawa apa-apa kesan memandangkan ada duluan sebelum ini. Duluan itu dulu pernah berlaku di Sabah, melibatkan ahli politik, pemimpin Parti Bersatu juga. Dan akhirnya keputusan tidak boleh dibuat oleh mahkamah, kerana tiada peruntukan kuasa kepada mahkamah yang hanya boleh memutuskan kedudukan ahli-ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri ialah Speaker Dewan Rakyat ataupun Speaker Dewan Undangan Negeri. Jadi keputusan sama ada 6 ahli parlimen dan 1 ahli Dewan Undangan Negeri ini terlepas, terlucut, kehilangan kelayakan, kehilangan kerusi kerana terkena Akta Anti Lompat Parti, tidak sama sekali ditentukan, jauh sekali oleh Parti Bersatu. Tidak boleh ditentukan oleh Parti Bersatu. Malang sungguh yang boleh menentukan keberadaan 6 orang ahli parlimen ini dan seorang adun hanya oleh Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Undangan Negeri. Jadi dengan kata itu, tiada gunalah Parti Bersatu membuat pindaan perlembagaan Parti Bersatu untuk kali ini. Hanya orang-orang yang terbelakang saja yang boleh terkena Akta Anti Lompat Parti itu. 6 orang ahli parlimen ini tidak terkena sama sekali kerana mereka membuat keputusan sebelum adanya pindaan perlembagaan Parti Bersatu. Jadi penganalisis politik kata mereka yakin 100% berdasarkan duluan yang pernah berlaku, kes yang berlaku sebelum ini, bahawa 6 ahli parlimen ini tidak akan terlucut daripada kerusi mereka, dan lebih penting lagi mahkamah pun tidak ada kuasa peruntukan untuk menentukan kelucutan mereka. Maka bolehlah kata 6 ahli parlimen ini besar kemungkinan akan menjadi ahli parti bebas. Otomatik jadi parti bebas, bebas memilih parti mana yang mereka pilih kerana bukan mereka yang lari daripada parti ataupun lompat parti, tapi mereka dilucutkan. Gugur keahlian. Gugur keahlian dengan memecat, dengan kata yang lebih mudah, macam hampir sama. Betul tidak? Dalam Akta Anti Lompat Parti, mana-mana ahli parlimen yang dipecat secara otomatik menjadi calon bebas. Dia boleh memilih mana-mana parti yang dia mahu selepas itu. Jadi, ini bukan berita yang baik untuk Parti Bersatu. Walaupun seakan-akan tindakan itu boleh menyebabkan pilihan raya kecil. Bersatu akhirnya menggugurkan keahlian serta-merta terhadap 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri adun. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat parti tersebut baru-baru ini selepas mereka terbabit gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada Bersatu.
Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memaklumkan perkembangan tersebut kepada Berita Harian. Parti sudah bermesyuarat 6 ahli parlimen dan seorang adun gugur keahlian otomatik, kata beliau. Arahan tersebut susulan pindahan ke atas pasal 10 dalam Perlembagaan Bersatu yang diluluskan ROS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.